Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita diberi ruang masa, kita diberi kesihatan yang baik untuk kita berada di dalam satu majlis ilmu yang kita sudah pun melaziminya sebenarnya. Sudah pun melazimi, tetapi kadang-kadang lately ni dia jadi banyak urusan. Tapi minggu ni tak apa, saya ada. Tapi minggu depan saya tak ada. Macam itulah. Minggu selepas tu nanti kita tengoklah macam mana kita akan update. So alhamdulillah ada masa tu kita terus je lah buat. Dan untuk kelas saya di hujung minggu ni, saya sudah pun decide untuk saya membaca buku saya sendiri. Membaca buku saya sendiri tu dengan sebab barulah saya boleh lihat kalau ada salah dan silap ataupun kekurangan saya di dalam menulis buku. Kalau saya sendiri tak baca buku saya, orang lain lagi lah tak baca kot. Jadi untuk improve ataupun untuk memperbaiki tulisan saya tu, lebih baik saya je lah yang membaca buku saya sendiri. Lagipun lebih mudah untuk saya explain, sebab saya tulis tu patutnya yang saya tulis tu saya faham lah. Macam tu. Tapi kadang-kadang kita menulis tu pun kadang-kadang secara ringkas sebab kekurangan masa dan sebagainya. So tak apalah. So untuk yang pertama ni, saya pergi kepada buku faraid lah. Buku faraid yang saya akan buku faraid yang akan saya kongsikan ialah buku mudahnya faraid. Kalau ikutkan perancangan saya, memang kita mulakan dengan faraid, sebab saya pun mula mengajar tu, saya mengajar faraid terlebih dahulu. Mengajar faraid tu sebab belajar faraid dan mengajar faraid. Daripada situlah, so daripada mengajar faraid itulah dia berkembang. Saya dilantik, saya dipanggil itu sini, sebab itulah dia akan, selepas itulah baru dia bercambah kepada instrumen, wasiat, hibah, kemudian pengurusan dan sebagainya lah. So saya mulakan dengan faraid sebab bagi saya asas kepada ilmu pewarisan ini, ilmu tentang pusaka ini untuk orang Islam adalah bermula dengan faraid. So kita akan baca ataupun kita akan huraikan buku ini. Buku ini buku yang paling tebal dalam sejarah saya menulis buku. Cetakan yang lama tahun 2001, saya sedar tak sedar pun tengok tahun 2001 lah sekali saya update. So saya update pada tahun ni, maknanya sudah pun mencecah 2001 pula, 2021. So maknanya dia dah mencecah 3 tahun kot daripada saya terbitkan dulu. So dia jadi agak tebal lah. Bahkan paling tebal lah saya rasa, 454 dari sudut soft copy-nya, 454 muka surat. Saya hanya jual hard copy sebanyak 30 naskah. Sebab saya jual hard copy tu pun mencecah ratusan ringgit. Saya ingatkan tak laku, tapi semuanya sudah habis. Sebab saya nak cetak 30 naskah tu pun dalam 2,000 lebih juga dia punya kos. So kalau nak cetak lagi banyak, dia boleh cetak lagi jimat kalau saya cetak secara offset 500 naskah ataupun 1,000 naskah lah. Tapi
jimat-jimat pun banyak jugalah sebab muka surat dia tu tebal. So tak apalah, benda tu sudah habis, saya akan ulang cetak dari semasa ke semasa lah. Versi apa, versi e-book tu memang sentiasa ada. E-book tu pun dia jadi sedikit mahal, tidaklah mahal, RM65 saya jual. Dan boleh print sendiri lah. Print sendiri pun kalau 454 ni mahu dekat dengan satu ring kertas lah kot. Satu ring kertas 500 kot. So dia, itulah, dia agak tebal lah. Dia agak tebal ni buku ni. Dia agak tebal lah. So tak apa, kita berkenalan lah dengan buku ini dan kandungan-kandungannya lah. Kirosako ni sebenarnya adalah daripada perkataan Kelantan kira pusaka. Tak ada apa pun sebenarnya, dia adalah kira pusaka. Semasa saya mengajar tahun 2018 dulu, ada salah seorang yang peserta, 2018 lagi saya start mengajar Faraid ni secara public. Ni dah 2024 masuk 2025, berjalan celik dah 6 tahun lebih. Ada salah seorang peserta tu adalah peguam intellectual property. Peguam intellectual property, so saya tak nak beritahu nama dia lah. Tapi kalau saya beritahu tu rasanya ramai orang kenal. So dia salah seorang peserta dalam kursus yang saya anjurkan. Masa itu saya namakan sebagai kursus mudah Faraid. Mudahnya Faraid kan. Mudahnya Faraid. Jadi dia salah seorang peserta. Biasalah lawyer untuk IP ni, dia mulalah dia ada idea dia supaya saya create satu trademark saya tersendiri tentang kaedah saya. Kaedah saya ni sedikit, tak banyak pun, sedikit berlainan. Mana saya ada sistem saya lah. Saya ada sistem saya. So kita bincang, tak lama bincang pun sebenarnya. Tak lama pun. Yalah, tak lama pun, setengah jam hingga sejam kot. Dan keluarlah perkataan Kirosako tu lah. Sebab saya pun orang Kelantan, dia pun orang Kelantan. Saya sama-sama dia dengan beliau lah. So itu saja sebenarnya untuk nak menjadikan satu trademark kepada sistem pengajaran ya, sistem pengajaran. So tak apa. jangan kita panggil jangan prejudis terhadap nama jelah kan. Kan ada pula yang saya tak best. Kita bukannya nak meninggikan orang Kelantan ke apa, tapi dah kebetulan macam tu je lah. So ini adalah cetakan Oktober 2024. Buku saya kebanyakannya dicetak secara digital, maka setiap kali saya terbitkan secara digital, saya akan ubah dia punya, kat sinilah cetakan atas permintaan tu saya akan ubah. Kalau saya terbitkan bulan ni, dia akan jadi November. Macam tu lah. Ini bulan November. So siapa-siapa yang beli buku saya tu, dia boleh tengok lah cetakan atas permintaan tu bila. Itu maknanya Oktober 2024 lah, yang ni. Kadang-kadang tajuk yang sama, bila saya buat beberapa penambahbaikan, bila saya ulang cetak, dia akan jadi berubah lah kat sini. Cetakan atas permintaan, dia dikeluarkan, dia diterbitkan, dia diulang cetak tu pada bulan dan tahun bila. So ini prakata, syukur Alhamdulillah. Dan asalnya buku ini adalah buku, dia sebenarnya nota, sebab pada tahun 2018 tu yang saya mengajar Faraid, saya tak ada buku lah. Saya ada buku masa tu, bukunya satu saja buku, iaitu pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Itu saja buku saya pada tahun 2018 tu, bukan macam sekarang lah. So dalam tu adalah Faraid sikit. Tapi saya mengajar pada tahun 2018 tu, saya buat nota. So sebahagian daripada kandungan nota tu adalah daripada buku ni lah, ataupun sebenarnya nota itu yang saya upgrade. Nota tu saya upgrade sehinggalah menjadi buku. Macam itulah asalnya. So dia adalah asalnya himpunan bahan-bahan kursus pengajaran Faraid kepada peserta yang mengikuti kursus saya pada tahun 2018 tersebut. So saya ucapkan terima kasih kepada isteri, kepada keluarga dan rakan-rakan saya lah.
So pada tahun 2018 tersebut, antara yang menyokong sayanya ialah My Angkasa Amanah. Ini diabadikan dalam buku ni. Sebab saya dilantik sebagai kita panggil apa? Salah seorang panel dalam jawatan kuasa syariah My Angkasa Amanah. So dia orang pun nak hantar staff dia orang untuk belajar faraid dengan saya. So saya pun kata tak apalah. Saya tak pernah mengajar faraid secara public ni, saya kata. Ajar secara jumpa depan sama depan saya ajarlah, tapi tak apalah kalau nak buat secara public dan adanya demand dekat situ. So saya buatlah. So antara peserta pertama dan peserta kedua dan beberapa kali saya buat tu, antara yang menyertainya ialah kaki tangan daripada My Angkasa Amanah. So mereka ni adalah tikus putih pada teori Kurosako saya tu lah. Masa tu saya mengajar pun memang kelam kabut sebab saya pun baru nak keluarkan idea tu. Tapi tak apa. Dia orang menghargai juga saya rasa. Kelam kabut macam mana pun. Tapi kita cuba yang terbaik. So penghargaan saya secara spesifik dalam buku ni saya tujukan kepada guru saya yang secara spesifik. Guru faraid saya ni ada beberapa orang. Guru yang tak ada nama dekat sini saya rasa dia tak kecil hati. Kok guru sekalian ni tak kecil hati. Cuma saya rakamkan kepada Ustaz Hilmi Anis sebab secara sistematiknya saya belajar dengan Ustaz Hilmi Anis kebanyakan daripada ilmu faraid secara umum. Saya belajar dekat universiti bersama dengan Dr. Tajul Aris Ahmad Bustami. Saya belajar menasakhat dengan Ustaz Awam Abdul Halim. Saya belajar jugalah dengan orang lain. Cuma dengan Ustaz Hilmi Anis ni, pada masa tu, saya tak tahu, mungkin sekarang pun sama juga. Ustaz Hilmi Anis dia anjurkan kelas faraid dia di Kota Damansara, Akademi Alif. Buku dia tu Faham Faraid belum lagi. Ustaz Hilmi Anis belum keluarkan buku Faham Faraid. Faham Faraid itu dikeluarkan pada tahun 2019. Saya belajar dengan Ustaz Hilmi Anis pada tahun 2018. Masa tu sudah pun ada satu buku dia panggil Kaedah Fajar kan, Kaedah Fajar, buku nipis tu. So dia buat 4 program, asas, lanjutan, lebih kurang macam itulah, last kali munasakhat secara Excel. So saya sertai Ustaz Hilmi Anis ni keempat-empat siri tu, khatam lah. Dan saya 2 kali khatam. Sehingga kali ketiga tu Ustaz Hilmi tak bagi dah saya masuk kelas dia. Dia tak bagi saya masuk kelas dia. Dia kata teruskan mengajar je lah, tak payahlah belajar secara rasmi dengan dia. Belajar secara maknanya pergi ambil dengan orang lain ataupun belajar datang jangan-jangan sekali saja kelas-kelas dia lah. Sebab dia ulang benda yang sama kan. Maknanya pendaftaran saya tu ditolak untuk menjadi peserta. Seolah-olah macam tu lah. So maknanya kalau satu hari kursus dia 6 jam, habiskan 4 siri tu, maknanya 6 kali 4, 24. Saya pula khatam 2 kali. 6, 12, 8, 6, 12, 24 lah. Maknanya 48 jam lah lebih kurang saya belajar dengan Ustaz Hilmi Anis. Semoga Allah memberkati lah Ustaz Hilmi. So, dan saya ibu saya yang mendoakan saya. Saya masih lagi ada ibu, bapa saya sudah pun meninggal tahun 2004, 20 tahun dah bapa saya meninggal. So semoga buku ini bermanfaat lah untuk akan datang. So ini kandungan buku ini yang diklaim sebagai buku faraid paling tebal. So mula-mula tu saya masukkan di situ kertas kerja saya tentang Kurosako itu. Saya masyhurkan nama Kurosako, selepas itu saya buat kertas kerja ni lah. So kertas kerja Kurosako ni sebenarnya saya bentang, bukan saya bentang lah, maknanya nama Kurosako tu macam sudah diiktiraf oleh pelajar Darul Quran masa tu. Pelajar Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Dia jemput saya, jemput untuk mengajar Kurosako. Saya kata apa hal ni Kurosako baru je tu tiba-tiba dia dah panggil saya gerak dah kot student tu sebab 2019 kot dia orang jemput saya tu.
Saya kata kalau panggil Kirosako ni saya kena buat satu kertas kerja lah supaya menjelaskan apa sebenarnya Kirosako. So saya pun buat satu kertas kerja tu kerana saya dijemput oleh pelajar tahfiz Darul Quran Jakim Kuala Kubu. Masa tu dia buat program satuan pelajar bersama dengan USIM. Sebab payment tu dibayar oleh USIM. Payment tu tak penting sebenarnya, tapi maknanya kita tengok kepada nature program tu persatuan pelajar, tapi saya tak tahu dia ada link apa antara Darul Quran Jakim dengan USIM tu, program tu dibuat secara bersama. Dekat situlah saya mula-mula secara rasminya saya meletakkan nama Kirosako tu. Gitulah. Sebab ada orang pun kena hantar laporan dekat universiti ke apa, so laporan dia apa maknanya program Kirosako Far'i. Jadi macam tu saya pun tak apalah. Ingatkan bergurau saja letak nama tu. Last kali menjadi, so saya bentangkan kertas kerja lah. So kertas kerja pada muka surat 1 ni dan seterusnya sehingga 20 muka surat kot, ataupun 19 muka surat adalah kertas kerja tu lah yang saya bentangkan kepada student. Student tahfiz ni bagus sebenarnya. Bukan bagus apa, ada orang ni memang sharp juga sebenarnya. Soalan-soalan masa saya pergi kat situ tu agak matang lah student yang menghafal Al-Quran kan. Tak apalah. So itu asalnya Kirosako. Kemudian saya masuklah bab faraid yang lain tentang definisi, tentang pensyariatan hukum faraid. Faraid adalah wajib. Nak sama rata pun wajib faraid. Kena sebut wajib faraid hukum mana pun. Sebut faraid tak wajib memang salah. Memang salah. Salahnya ketara. Walaupun kadang-kadang orang yang bercakap tu dia tidak maksudkan begitu. Tapi mungkin dia kekurangan pengalaman ataupun dia memang tersasul ke apa ke. Walaupun dia nak cakap faraid tu wajib juga. Dia nak cakap sama banyak tu boleh. Tapi dia tersalah cara dia mengolah. Seolah-olah dia nak cakap kalau dah sama rata tu tak payah faraid. Sebenarnya faraid dulu. Faraid dulu boleh sama rata sebab macam mana nak sama rata kalau tak faham faraid? Dia akan jadi misrepresentasi kan. So pensyariatan hukum faraid adalah wajib. Ilmu faraid itu adalah fardu kifayah, tetapi membahagikan harta pusaka adalah wajib. Kemudian galakan-galakan tentang mempelajari faraid, mengenali personality Zaid bin Thabit dan sebagainya lah. Kemudian saya masukkan sikit tentang pembahagian harta pusaka, tentang dia punya hukuk ma yata'allaq bitirkah kan. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Yang ni pendetailan dia di dalam buku saya yang lain, iaitu pengurusan dan pembahagian harta pusaka yang tentang tertib ni. Tapi saya masukkan juga dalam ni lah supaya menjadikan buku ni agak komplit. Pendetailan dia ada di dalam buku yang lain lah. Seterusnya saya masukkan rukun dan syarat. Mati hakiki, mati hukmi. Tuan Fazli duk tanya tentang mati hukmi askar yang meletup hilang tiada waris ataupun kill in action kan. Itu pun benda-benda baru yang bagus juga tu untuk dihuraikan. So rukun syarat sebab pewarisan. Yang pertamanya darah daging. Darah daging ni saya detailkan pula anak pun ada berapa. Anak angkat, anak tiri, anak susuan, anak tak sah taraf, anak li'an, anak yang diiktibarkan oleh syarak. Anak yang diiktibarkan oleh syarak ni al-waladul lil firash lah. Anak asirogo, anak dari wati syubhat dan sebagainya, supaya betul-betul memahami apakah keturunan dan darah daging tu. Kawinan, pernikahan dan walak itu. Sebab penghalangan pewarisan ni ialah al-hajbu bil wasfi. Al-hajbu bil wasfi itu saya terjemahkan sebagai penghalangan pewarisan. Kalau al-hajbu bil syakhsi itu saya terjemahkan sebagai pendindingan. Sebenarnya terpengaruh dengan guru saya jugalah. Ustaz Abdul Halim dia terjemahkan macam tu juga. Kan antara guru terawal saya Ustaz Abdul Halim lah. So memanglah kita semua ni bukan mujtahid mutlak. Kita akan terpengaruh dengan guru juga apa-apa hal pun. Tapi tak apalah, kita buat versi kita, cara kita dan sebagainya lah. So penghalangan pewarisan, hijab, dan saya detailkan lah.
tentang pembunuhan, perbezaan agama pun saya masukkan dalam buku ni, banyak perbahasan tentang apa, undang-undang lah, dah saya lawyer kan. Baca buku Faraid sama je yang orang lain tulis dengan saya tulis, tak boleh lah, sebab saya lawyer, saya kena tulis cara lawyer lah. Kerana saya masukkan kes-kes reported case dan sebagainya lah. Itu yang jadi tebal tu. Tapi tak apalah, dah memang saya punya education background kan. Saya punya pengkhususan kat situ kan. Kemudian ini kita baca benda yang ada dalam buku ni. Kemudian saya ceritakan tentang ahli waris faraid, yang waris lelaki, waris wanitanya macam mana, yang dikenali sebagai waris faraid. Kemudian kita bahagikan pula waris tu kepada waris fardu, waris ansabah dan seterusnya lah. So waris fardu tu saya pecahkan pula perbahasan tentang fardu tu lah, 1/2, 2/3, 1/4, 1/3, 1/8, 1/6, 1/3 daripada baki. Kemudian masuk bab seterusnya, saya tak numberi ni, saya just letak saja. Kemudian waris ansabah, saya detailkan waris ansabah. Ansabah bin nafsi, ansabah bil ghairi dan ansabah ma'al ghairi. Dan kita bahas beberapa kekeliruan tentang ansabah lah. Pendindingan waris al-hajbu bisyakhsi, saya namakan sebagai pendindingan sebab dia bukan menghalang secara total, tapi pendindingan waris pun dia boleh jadi menghalang secara hirman. Dia boleh menghalang secara hirman dan dia boleh menghalang secara nuksan. Kemudian saya masuk zawi arham. Zawi arham ni saya tak pernah ajar secara detail, tapi dalam buku ni saya tulis agak detail. Tapi saya tak boleh tulis detail juga sebab saya pun tak belajar detail. Cuma adalah saya yang setakat mana saya faham dan saya belajar tu saya tulis dalam buku tu tentang zawi arham. Zawi arham ni tidak layak lah, dan di tempat yang tidak ada baitul mal pun zawi arham payah nak dapat sebab rod mendahului zawi arham. So memang ada sudut practicality-nya tak ada sangat lah zawi arham ni. Yang penting kita faham tu bukan zawi arham. Cara nak kira kalau dapat tu tak apalah, tak tahu pun sebab memang tak dapat pun kan secara praktikal sekarang pun. Cuma kita nak menjaga ilmu tu biar direkodkan dan diwarisi tu. So kita rekodkanlah setakat mana yang kita faham. So kategori waris utama, waris ganti, waris sisi, ini tak banyak buku yang buat tentang benda ni. Sebab mungkin kalau dibimbangi, mungkin bila dibahagikan pula kategori waris yang ni, dia akan jadi, tadi kata waris fardu, waris ansabah, sekarang ni waris utama pula. Waris fardu dengan waris utama ni benda yang sama ke? Tak. Sebab waris utama ada yang bukan waris fardu. Anak lelaki ada waris utama, tapi anak lelaki bukan waris fardu, itu waris ansabah. So untuk memahami benda ni saya masukkan juga. Kan bagi saya kalau tak boleh nak faham benda tu, still tak mahir faraid. Waris utama ni waris fardu bukan. Waris fardu tu waris utama bukan juga. Saudara seibu waris fardu, tapi saudara seibu bukan waris utama lah. Saudara seibu jadi waris utama, letih lah pula. Waris utama, waris ansabah pun adalah waris utama. So saya buat juga ni supaya bila orang tu dia faham, dia boleh gaul benda tu. Kemudian saya detailkan pula dalam satu bab tentang formula setiap waris. Isteri, suami, ibu, bapa ni special sebab dia ada fardu ansabah dan fardu dan ansabah. Anak perempuan, anak lelaki, cucu perempuan, saya letaklah dalam kurungan cucu perempuan daripada anak lelaki. Kan kalau tak ada kurungan tu orang jadi confused lah. Ataupun orang kata, ini tersalah lah ni. Bukan tersalah sebenarnya, kalau belajar faraid benda tu maklum. Cucu perempuan daripada anak lelaki lah, cucu perempuan pada anak perempuan tak masuk dalam kategori ni. Dia jadi zawi arham. Tapi memahami dunia, dia kadang-kadang ramai tak faham. Jadi kita kena anggap maklum minad-din tu dah tak ada. Bukan tak ada maknanya lebih baik ditulis lah cucu lelaki daripada anak lelaki. Benda tu pasal ilmu faraid makin lama makin ditinggalkan, makin tak ingat, jadi kita kena tulis.
Bila kita sebut datuk tu, kita masukkan datuk sebelah berapa. Sebab datuk sebelah ibu confirm dah bukan waris. Tapi kita kena tulis juga dalam kurungan sebelah berapa. Tak apalah, so saya tulis juga kat situ. So ini saya ceritakan tentang formula bagi setiap waris. Tinggallah tuan kepada hamba pun saya tulis, dan adanya roda faraid, dan saya bagi sedikit. Saya bagi kredit kepada Satuan Pertubuhan Doa Faraid yang menghasilkan roda faraid yang berputar-putar, iaitu Easy Faraid kan. Kredit kepada Ustaz Jasmi dan uh, Pertubuhan Doa Faraid Malaysia lah. Yang ada buku saya tu boleh tengok lah kan, Easy Faraid. Kemudian saya masukkan juga perbincangan yang saya sebelum ni tak ajar. Saya baru sekali saya ajar secara rasmi tentang datuk bersama saudara. Memang keliru. memang antara subjek yang paling susah lah, datuk bersama saudara. Kemudian kaedah faraid lah. Kaedah faraid inilah yang saya detailkan. Tamathul, tadakhul, tawafuq, tabayun, dan macam mana kirasako saya itu adalah menggabungkan beberapa kaedah yang sebelum ini, dan saya susun menjadi kaedah saya lah. Ini saya akan explain lah. So saya banyakkan lagi beberapa contoh, dan kemudian saya masuk aul. Aul ni pun saya detailkan juga sebab saya bagi contoh bagi setiap situasi aul. 6 kepada 7, 6 kepada 8, 9, 10, 12 kepada 13, 15, 17, 24 kepada 27. Semuanya saya bagi contoh yang lebih contoh pada setiap tu lah. Kalau buku yang nipis saya tu, saya satu je contoh. Kemudian ini bergabung juzuk saham. Ini istilah yang saya gunakan, bergabung juzuk saham, sebab lain buku, lain dia punya cara istilah. Dan kebanyakan buku faraid pun dia tak ada ni bergabung juzuk saham. Kalau buku faraid yang nipis tak ada. Buku faraid yang agak tebal dia ada lah. Dia ada. Sebab ini dia melibatkan mahfuzat, melibatkan angka simpan. Ini saya belajar pada Ustaz Hilmi lah. Cuma saya bentangkan dalam kaedah saya. Selalunya yang ni lah yang ramai tak faham. Ramai tak faham pun selalunya yang ni sebab saya ajar pukul 4.30 petang. Masa tu dah nak balik. Orang dah lapar nak balik ataupun yalah daripada pagi duk mengaji faraid, petang pun nak ajar benda ni. Tapi memang kena ajar petang lah sebab macam mana kita nak ajar bergabung juzuk saham kalau kita tak ajar lagi benda-benda lain. Selalunya subjek ni memang orang akan jadi susah faham, sama ada dia kepenatan dan sebagainya lah, dia agak complicated. So saya uraikan juga sikit. Kemudian waris patah titi saya masukkan juga dalam buku ni. Walaupun sebenarnya waris patah titi saya keluarkan buku baru, bukan buku baru, buku berasingan yang lebih detail tentang waris patah titi. Kita ada dekat Perak sekarang ni kan, yang baru diluluskan 2023 kan. Enakman wasiat orang Islam Perak. So saya uraikan juga kat sini, tapi Perak tak ada dalam buku ni sebab dia baru. So tak apa, dalam buku saya yang lain tu lebih detail lah. Cuma saya masukkan juga sebab nak menunjukkan adanya isu kat situ. Kes-kes yang masyhur, kes masyhur ni sebenarnya berpuluh-puluh, tapi saya pilih sedikit saja yang betul-betul sepatutnya masyhur lah, macam Musyarakah Umariyatan itu sepatutnya kena faham lah. Kemudian saya masukkan juga kematian berlapis. Ini saya ambil satu contoh saja dalam buku ni. Sebab kematian berlapis ni saya buat buku yang berlainan, yang menceritakan secara khusus tentang kematian berlapis. Saya ingat kematian berlapis ni minggu depan saya akan ulang cetak. Saya dah ulang cetak, cuma tak siap lagi. Minggu depan mungkin siap kematian berlapis ni. So yang ni pun saya ajar satu saja situasi, sedangkan dia ada beberapa situasi dalam buku yang berlainan. Kemudian saya masukkan pengiraan secara rod, walaupun pengiraan secara rod tidak diamalkan di Malaysia kerana kita berpegang Baitul Mal mengatasi kiraan secara rod. Tapi kadang-kadang saya di Kelantan, kita ada rakan-rakan kita yang berada di selatan Thailand, yang mana dia orang ni tak ada Baitul Mal. Walaupun jarang berlaku sampai ke peringkat rod sebab adanya orang yang sobah, tapi ada juga tak ada yang sobah. Oh ini kena rod. Sebab kita belajar juga rod. Jadi bolehlah kita menjawab kepada kawan-kawan kita yang berada di selatan Thailand, yang juga berada di Malaysia, yang menjadi juru-juru masak, tukang-tukang masak di
restoran Tom Yum. Nah, so dia tahu kita tahu Farid, dia tanya kita kan. So nasib baik kita belajar rock kan. Dia tak ada Baitul Mal, kita kata Baitul Mal, mana ada Baitul Mal negara aku, dia kata. So tak apalah, kita ajar jugalah dan kita belajarlah. Sorry to rot. Kemudian pewarisan Baitul Mal saya masukkan juga dalam ni sedikit sebanyak. Tentang mu'alaf, tentang situasi Baitul Mal di Malaysia. Kemudian takharuj, saya ada keluarkan satu buku yang berasingan tentang takharuj, tentang tolak hak. Buku saya itu tolak hak. Cuma saya ambil beberapa contoh, saya masukkan juga di sinilah. Tolak hak ni pun saya disipina di Mahkamah Sivil tentang ada satu kes menarik balik affidavit persetujuan. Dia sudah pun buat affidavit persetujuan, kemudian dia menarik balik affidavit persetujuan tu. Macam tu lah lebih kurang. Habis tak boleh cerita lebih banyak, kes tu sedang berjalan. Saya telah disiplina, tapi saya akan memberi keterangan pada tahun depan, 12 hari bulan Februari 2025. Tarikh saya akan memberi keterangan. Saya sudah memberi, dia panggil apa, laporan expert witness dalam bentuk surat akuan mengikut akta keterangan tu. Cuma benda tu akan di cross lah. Dia perlu panggil expert witness sebab benda ni dibawa ke Mahkamah Sivil. Persoalannya, adakah affidavit persetujuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak, adakah itu yang dimaksudkan dengan takharuj pada zaman moden ini? Itu antara persoalannya. Kan? Patut panggil mufti lah. Tapi tak apalah, orang dah sepina saya kena pergilah. So ini saya bincangkan tentang takharuj. Secara detail ada dalam buku lain, buku tolak hak, tapi tak apalah. Ini pun saya masukkan juga di dalam buku inilah, tentang takharuj, termasuk isu muafakat tadi lah. Isu muafakat, isu sama rata, semua isu-isu takharuj yang perlu difahami. Salah faham dekat situ boleh menyebabkan ketegangan juga lah. Gender ni pun sebenarnya saya ada satu buku yang berasingan, iaitu Wanita dan Faraid. Tapi buku Wanita dan Faraid saya ni yang saya tulis yang terbaru tu, saya hantar kepada satu publisher. Publisher tu jawab, kami sedang meneliti transkrip ataupun naskah anda yang akan memberi feedback. Saya rasa 2 bulan lebih kot, tak bagi-bagi, 3 bulan kot. So kalau lama sangat, saya akan terbitkan sendirilah. Tapi sebahagian daripada kandungan buku tu dalam bab gender lah, tentang khunsanya, tentang macam-macam lah. Tapi sebenarnya yang lebih tebal isu gender ni, saya dah tulis buku Wanita dan Faraid sebenarnya. Tak apalah, tak ada masalah. Saya ingat saya terbitkan sendiri lah, nak tunggu publisher tak berminat. Tapi yang tu saya sengaja je untuk test market lah kot. Tapi tak apa, kita terbitkan sendiri lagi mudah kan. Tak apa-apa, kita tengok dulu macam mana feedback dia. Kalau lama sangat, saya akan keluarkan sendirilah Wanita dan Faraid. Versi kemas kini lah, versi baru. So kemudian orang hilang ni pun saya keluarkan satu buku berasingan juga, iaitu Waris Hilang. Sebenarnya menceritakan tentang orang hilang lah, walaupun nama buku tu Waris Hilang, sebenarnya kerana si mati tu yang hilang. Sebenarnya orang hilang mafqud. Cuma sebahagian kandungan tentang orang hilang tu saya kemukakan dalam buku ni lah, tentang pengiraan. Tapi tentang perundangan dan tentang hukum fiqh yang lain tu ada dalam buku Waris Hilang. Cuma saya tak masuk lagi pasal askar yang hilang kan. Askar yang hilang diletupkan sehingga tak nampak pun mayatnya, ataupun hilang di dalam tebusan kan. Dia panggil KIA, Kill in Action. Dia mula-mula MIA, Missing in Action, kemudian jadi KIA. Tapi kalau KIA, walaupun dia mati hukmi, dia tidak memerlukan kepada perintah daripada mahkamah. Sebab pentadbiran di tentera, dia boleh deal dengan JPN. Bila dia isytihar KIA, JPN akan keluarkan saja mati. Kan, kalau JPN pun tak nak kerjasama dengan tentera, penatlah pula tentera kena panggil lawyer pula untuk buat
perintah anggapan kematian kan. Sedangkan mereka ni KIA kan. So dia adalah dia government dengan government dia ada. Saya difahamkan begitulah. Kena kena tanya kena tanya Ustaz Khalid, lupa nak tanya pula. So ada benda tu di dalam Orang Hilang, tapi tak ada dalam buku saya tu lah, sebab benda baru yang saya pun belajar dari semasa ke semasa. Janin dalam kandungan saya sentuh juga sikit, dan di Malaysia ni dia ada pegangan dia sendirilah. So akhirnya sedar tak sedar buku saya dah jadi 400 lebih, dan saya pun terbitkan je lah, sebab saya yalah dia tidaklah sempurna, tetapi saya rasa saya sudah boleh terbitkan, sebab kalau saya duduk peram lama-lama pun faedah tu tidak tersebar. So saya pun terbitkan lah. So untuk hari ni kita masuk kepada Kirosako ni. Kertas kerja saya ni, ini dalam buku lama pun ada, buku yang RM48 tu pun ada benda ni, buku yang baru lagi ada lah. Yang saya kata yang saya bentangkan, saya tidaklah bentangkan secara rasmi, tapi maknanya nama Kirosako tu secara rasminya sudah di-endorse pada program tu lah, pada program anjuran Persatuan Pelajar Darul Quran Jakim tu di Kuala Kubu Baru. Cantik kot tempat tu kan, dia ada masjid terapung dia tu, dan dia ada apa, tasik dia. So Kirosako ni adalah satu kaedah yang saya bangunkan, saya wujudkan sistem lah, saya wujudkan sistem supaya memudahkan kaedah pengajaran. Dia bukan benda baru, dia inovasi lah kot, kalau kita nak jadikan bahasa moden, dari satu inovasi lah. Nak guna bid'ah kan dia jadi lain pula. So satu inovasi di dalam pengajaran faraid. Sebagai contohnya inovasi di dalam pembelajaran Al-Quran, kita ada Iqra kan, kita ada Iqra, dan kita tak biasa, saya tak biasa dengan Iqra dulu. Saya pernah mengajar Iqra juga sebenarnya, kalau ada grad tu saya ajar Iqra, tapi zaman saya belajar Al-Quran sekolah rendah dulu, tak ada lah Iqra tu kan, dan kita belajar alif ba ta jim lah. Tetapi anak-anak kita belajar abata saja. Dia tak kenal pun jim, dia tahu ja kan. Jadi kita nak kata salah pun, benda ni kan, apa sebenarnya. So bila kita tengok balik, oh macam ni buku Iqra. Jadi Iqra tu adalah satu inovasi dalam pendidikan mengajar Al-Quran. Al-Quran tu, itulah Al-Qurannya. Al-Quran tu sama juga kan, tapi bacaan tu kita tahu juga sebenarnya, adakah Al-Quran yang kita baca tu sama dengan yang baginda Nabi SAW baca. Sebab dia ada dia punya riwayat-riwayat dia kan. Kita ambil riwayat Hafs kan, kita baca Maliki Yaumiddin, tapi riwayat lain dia baca Maliki Yaumiddin, kita baca Wadduha, dia baca Wadduha. So kita pun tak tahu yang Nabi SAW baca tu apa sebenarnya, Wadduha ke Wadduha. Tapi tak apalah, kita ikut yang sanad sampai kepada kita je. Nak bahas nak ikut Nabi 100% letih juga sebenarnya, sebab tak tahu kan. Semua betul lah, Wadduha pun betul, Wadduha pun betul. Jadi kembali kepada Nabi tu betul, tapi asalkan dia kena ada lah dia punya apa, ulama tu sebenarnya kembali kepada Nabi dah pun. Sekarang ni sibuk nak kembali kepada Nabi sehingga meninggalkan ulama pula. Jadi pening saya, sebab kita mustahil untuk mengetahui 100% apa yang Nabi buat kalau tak ada ulama. Sebab kita dah baca Quran ni pun, kita adakah kita yakin 100% sebagaimana betulnya Nabi baca Quran? Sebab Al-Quran yang ada pada kita ni pun bukannya Al-Quran yang ada pada zaman Nabi. Dari sudut tulisan tu, sebab zaman Nabi titik pun tak ada. Titik pun tak ada, baris lagi lah tak ada. Zaman kita ni dengan titik dengan baris itu semua bid'ah lah tu, titik baris. Tapi boleh yang tu, boleh. Sebab tu saya kata at-tarku tu tak ada masalah. Janganlah at-tarku tu menjadikan bid'ah kan. Kena belajar usul fiqh lah. So benda ni adalah inovasi yang saya reka, kaedah ini, kaedah Kirosako saya ni. Dan saya bagi contoh kat sini lah. Kalau zaman saya dulu, kita mengeja kan, basin bawah bis, mim lam sabdu bawah mil. Zaman sekarang tak ada lah. So daripada situ saya create satu kaedah pengajaran faraid saya ni, pembelajaran faraid yang ditrademarkkan sebagai Kirosako lah. So ini antara istilah-istilah yang saya guna. So dalam pengajaran saya akan gunakan istilah ni sebab saya nak wujudkan keseragaman
Saya menggunakan istilah saudara bermaksud adik-beradik. Saya tak guna perkataan adik-beradik. So, saudara itu akronimnya ialah S. Sebab kalau kita guna adik-beradik, dia kadang-kadang dia adik-beradik kepada bapa si mati. Dia jadi payah lah adik-beradik kepada si mati, boleh faham lagi. Adik-beradik kepada bapa si mati, jarang orang guna. Orang panggil pak saudara. Jadi gunakan saudara, jadi saudara, kita guna saudara tu. Kan? Saudara. Saudara tu maksud adik-beradik. Macam tu. Saya guna perkataan saudara. So, dia akan jadi saudara seibu sebapa bermaksud adik-beradik kandung. So, kita guna SIB, saudara seibu sebapa. Saudara sebapa, kita guna SB, saudara sebapa. Bermaksud adik-beradik sama bapa lain ibu. Kadang-kadang kalau orang yang tak familiar, dia tak faham ni macam mana pula sama bapa lain ibu, sama ibu lain bapa. Itu dia kena bagi yang biasa, dia boleh faham lah. Tapi kadang-kadang orang yang baru belajar benda ni pun kadang-kadang dia jadi confused. Dia kena terpaksa berkhayal dulu melihat situasi tu. Saudara seibu saya panggil adik-beradik. Adik-beradik seibu lain bapa tu kita panggil saudara seibu. Saya akronimkan dia sebagai SI. Dari sudut jantina waris, saya meletakkan jantina itu di belakang. Dan saya tengok di dalam mana-mana perintah faraid tak ada. Dia orang meletakkan jantina itu di tengah. Saya panggil saudara seibu sebapa perempuan. Kebanyakan perintah faraid dia panggil saudara perempuan seibu sebapa. Jadi perempuan tu dekat tengah. Sedangkan bagi saya hubungan tu lebih penting daripada jantina. Sebab kalau saudara seibu, lantaklah korang jantina apa pun sama je. Lepas tu saya kata hubungan tu penting. Tabaqat, hubungan tu penting. Jantina tu penting, tetapi ada kalanya jantina tidak relevan. Contohnya saudara seibu, jantina tak relevan. Jadi apabila jantina dapat dibuktikan sebagai dalam setengah kes kurang relevan, maka dia duduk terkebelakang lah. Maka jantina diletakkan ke belakang. Jadi saudara seibu sebapa and then perempuan dan lelaki. Kalau saudara perempuan seibu sebapa, kenapa dipentingkan sangat? Saudara perempuan seibu, tak penting pun perempuan tu. Kalau dah seibu, sebab seibu ni sama ya lelaki perempuan, contohnya gitu. Jadi berdasarkan hujahan tu, saya letakkan jantina tu di belakang. Sebab saya nak suruh student faham, tabaqat tu dulu. Jantina datang lepas tu. Sebenarnya tak salah pun. Tak salah pun letak saudara perempuan seibu apa. Dan bila saya belajar dengan Ustaz Wahab Halim pun, dia letak jantina di belakang. Memang ngam lah. Memang ngam dengan apa yang saya faham, dan saya pun menjadikan itu kaedah saya lah. Jantina diletakkan di belakang, maknanya kita sebut dulu hubungan dia, kemudian ialah hubungan tu sebagai contohnya ibu bapa, seibu sebapa ke, sebapa ke, seibu ke, kemudian baru datang jantina. Kalau kita letak jantina dulu pun tak ada masalah, cuma cara saya ialah meletakkan jantina tu di belakang dan jantina perempuan datang dahulu. T dulu sebelum L dalam susunan waris tu. Sebab perempuan selalunya waris fardu, lelaki ni selalunya waris yang sobah, dan fardu mendahului yang sobah. Maka kita letak P dulu sebelum L. Cara susun je, tak ada apa pun lagi. Tapi dah halang-halang nak wujudkan kaedah. Kena ada lah SOP. Kalau tidak tak ada lah. Orang panggil apa, penciptaan kaedah tu tidak meet requirement tu. Lepas tu saya wujudkan kata kerja ni. So Zawi Arham kita akan asingkan pada peringkat awal lagi, dan kita tak akan mention pun dalam senarai sebab dia sudah pun terkeluar daripada senarai dalam situasi di negara kita ni. Kemudian saya masih lagi menggunakan istilah ke bawah menunjukkan waris furuk. Kita tulis ke bawah. Kalau ke atas dia adalah usul. Usul tu kita panggil ke atas. So dia adalah waris ke bawah, waris ke atas. Itu yang saya dalam kirosakau saya tu, saya menggunakan istilah ke atas, ke bawah. Ke bawah tu maksudnya usul, furuk. Ke atas tu maksudnya usul. Dan saya kekalkan juga istilah-istilah lain lah. Kadang-kadang istilah lain kita tak boleh nak translate sebab dia akan jadi confused. So saya kekalkan istilah waris fardu, waris yang sobah, waris zawi arham, asobah bin nafsi. Ini pun walaupun ada beberapa buku dia menterjemahkan lah asobah bin nafsi, asobah ma'al ghairi itu. Asobah bin nafsi itu asobah dengan diri sendiri, asobah ma'al ghairi, asobah bersama orang lain. Tapi saya ambil decision, saya tak terjemahkan lah sebab asobah dengan
Asobah dengan diri sendiri dan asobah beserta orang lain, dengan orang lain, kadang-kadang confuse. Dengan orang lain, dengan orang lain, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Bil ghairi itu dia kata dengan orang lain, ma'al ghairi itu bersama orang lain. Macam tu. Jadi dengan bersama tu jadi payah untuk translate. Jadi saya buat decision, saya tak translate lah. Saya guna bil ghairi, ma'al ghairi. Sebab bila translate, saya pun confuse. So, saya menggunakan istilah itu, saya kekalkan hijab mahjub, nukson hirman, walaupun saya cuba translate, tapi dalam banyak kes saya masih lagi mengekalkan nukson hirman, asal masalah, tashih al-masail, tamathul, tadakhul, tawafuk, tabayun, hawashi, munasakhah dan sebagainya. Munasakhah tu saya cuba translate sebagai kematian berlapis. Tapi kadang-kadang pusaka berlapis lebih tepat. Tapi tak apalah. So kita kekalkan juga beberapa istilah yang kita rasa kalau ditranslate dia akan jadi confuse, lebih baik kita kekalkan lah. So saya masyhurkan beberapa istilah baru dalam qiraat Saqah ni, antaranya saya ya puan. Yang tadi tu menggunakan istilah keturunan ke bawah dan ke atas kan. Setengah buku dia menggunakan istilah golongan. Macam mana tu? Kan? Golongan ke bawah. Apa golongan ke bawah, golongan ke atas. Suami, betul lah dia kata suami akan dapat 1, 2, 2 kiranya isteri tidak memiliki golongan ke bawah. Itulah. Istilah tu boleh dipakai golongan. Dia tidak terjemahkan sebagai keturunan. Iyalah, tak tahu saya nak komen apa. Tapi yang pentingnya kita kena faham lah, kalau si mati itu tiada keturunan ke bawah, tiada golongan ke bawah. Kalaulah memanglah dia masukkan golongan tu keturunan lah tu. Cuma tak tahulah dia terjemahkan macam tu. Maknanya si mati tiada keturunan ke bawah, suami dapat 1/2. Tapi dia tak tulis keturunan, dia tulis golongan ke bawah. Tak apalah, saya pun tak tahu nak komen. Tapi maksud dia tak ada waris furuk lah. Tak ada waris furuk, suami dapat 1/2 lah. Kadang-kadang si mati tu dia ada anak luar nikah. So perempuan tu dia ada furuk lah. Walaupun dia tak ada suami. Atau kadang-kadang sebab tu lah kata si mati wanita bujang. Tahulah wanita bujang, dia ada anak ke tak ada anak. Dia bujang ya Arif. Tahu dia bujang, tapi bujang perempuan ni kadang-kadang ada anak. Kita pun pening, kenapa lah ya Arif ni. Padahal kita tak faham. So dia tidak ada waris furuk, walaupun dia adalah wanita. Kita kena cerita detail sikit. Kalau si mati ni wanita, tak ada waris furuk tu bermaksud jangan cakap bujang. Bujang tu akan menjadikan seolah-olah kita masih lagi tak faham faraid. Bukan masalah bujang, masalah ada ke tak waris furuk. Sebab ada orang bujang ada waris furuk. Itu wanita-wanita yang dirogol yang ada anak keturunan ke bawah. So saya tak tahu dia terjemahkan golongan tu, tapi yang pentingnya dia maksudkan furuk tu lah. Tapi saya terjemahkan sebagai keturunan lah, keturunan ke bawah. Kalau saya sebut furuk, kadang-kadang orang tak faham. Kita ada berapa minit lagi? Kemudian saya kekalkan, saya wujudkan beberapa istilah baru seperti juzuk saham. Dalam qiraat Saqah ni saya gunakan istilah juzuk saham sebagai ganti kepada adat ru'us. Sebenarnya juzuk saham dengan adat ru'us ni sama saja. Cuma saya lebih suka menggunakan juzuk saham kerana saya menjuzukkan saham tanpa saya menafikan istilah adat ru'us. Adat ru'us tu bilangan kepala. Bilangan kepala, lelaki mempunyai 2 kepala. Wanita mempunyai 1 kepala dalam kes asabah bil ghairi. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah juzuk saham sebab saham itu yang dijuzukkan apabila kita perlu. So saya mengglamourkan perkataan juzuk saham lah. Kemudian tawafuk tu saya gunakan istilah gandaan sunyi terkecil kerana kita sudah terbiasa dengan matematik moden, kita gunakan GSTK. Dia sebenarnya tawafuk, tapi saya gunakan istilah yang lebih moden lah sebab nak sesuaikan dengan zaman. Saya gunakan istilah GSTK. FSTB tu kalau yang munasakhat kita kena cari FSTB tu.
bila kita bersilang tu, apakah angka FSTB kat situ. Ni boleh tanya AI aja sekarang ni. Saya tanya AI apa FSTB antara angka ni dia bagi, tu kita dapat. Lebih mudah sebenarnya. So saya gunakan istilah FSTB supaya lebih memudahkan faham tentang munasakhah, kematian berlapis. Saya menggunakan istilah angka simpan bagi perkataan al-mahfuzat. Tengah tu dia sebut sebagai nilai simpan. Al-mahfuzat tu nilai simpan. Tapi saya rasa angka simpan lebih accurate sebab kita hanya bermain angka. Belum ada nilai. Kalau nilai ni dia akan jadi seolah-olah macam dah ringgit Malaysia. Sedangkan kita masih lagi bermain angka. So saya letakkan al-mahfuzat tu sebagai angka simpan. So ini istilah-istilah yang saya glamourkan dalam kirasakah saya lah. So saya ingat itu saja untuk malam ni. Kita akan sambung dari semasa ke semasa. Saya akan tandakan kita akan masuk penyusunan waris. Penyusunan waris ni dia dia agak panjang juga untuk saya huraikan kenapa saya menyusun waris tu sebegitu kan. Sebab di dalam ya. Oh, dia jadi automatik. Saya punya video tu dia terpadam bila saya share screen. So saya ingat itu saja untuk malam ini. Saya akan sambung penerangan saya dalam buku saya tu dari semasa ke semasa setiap hari Sabtu, tapi minggu depan saya tak ada sebab saya ada meeting di hujung minggu 3 hari berturut-turut. Jumaat, Sabtu, Ahad meeting sekaligus. Meeting secara dia macam program 3 hari. So selepas tu mungkin kita akan sambung lah. Saya akan update dalam grup WhatsApp kita tu. So saya ingat itu saja untuk malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Ramai juga yang join malam ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.